Ada jenis istighfar tiruan, fake tak tulen, untuk meminta pengampunan astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang bagi sesetengah orang sangat fake, seperti Ali radhiyallahu anhu melihat seseorang melakukannya dan berkata kepadanya, istighfar kamu tu memerlukan istighfar, kerana itu ia hanya dari lidah anda saja. Ada sesuatu yang menghalangi anda dan saya untuk meminta pengampunan Allah. Ia ada kaitan dengan harapan atau jangkaan. Sebilangan orang dalam fikiran mereka telah menginternalisasikan bahawa saya telah melakukan terlalu banyak perkara teruklah. Allah mungkin tak suka saya. Beberapa orang bahkan mengatakan saya pernah mendengar mereka kata Allah benci saya. Allah benci saya, Allah tidak suka saya. Allah marah pada aku telah melakukan banyak perkara buruk. Saya tahu Allah tidak mahu saya buat ini. Tapi saya telah buat dan saya buat berulang kali. Jadi saya pada dasarnya tidak berada di kalangan manusia baik Allah. Doa saya tak ada makna pun. Dan apabila mereka sudah menginternalisasikannya, anda tahu apa yang mereka lakukan? Saya ni orang jahat lah. Boleh kamu buat doa untuk saya? Kerana saya sudah tak boleh buat doa. Oleh itu, kamu perlu membuat doa untuk saya. Kerana saya berharap sekurang-kurangnya Allah akan dengarkan kamu. Mungkin saya mempunyai peluang. Kerana tidak mungkin Allah akan dengar saya. Kamu ni nampak macam mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Allah daripada saya. Okey, jap. Biar saya ingatkan anda. Peringatan ringkas. Apakah tawaran yang dibuat oleh Nuh alaihissalam? Nuh alaihissalam membuat tawaran ini kepada salah satu bangsa yang memberontak di bumi. Berterusan memberontak. Dan dia berkata, sekiranya kamu dapat meminta pengampunan, bukan sahaja Allah akan memberi kamu pengampunan, dia juga akan membuka dunia untuk kamu. Dengan kata lain, kamu tidak boleh menghukum diri sendiri. Anda tidak boleh mengatakan tentang diri anda, saya sudah terlalu jauh ke laut. Ya, saya faham, mencari pengampunan bukan untuk saya. Mungkin untuk orang lain, tapi bukan saya. Saya ni kes hanyut. Saya ni kes terminal. Saya di luar harapan. Sudah habis dah saya ni. Kalau ya pun, mungkin ibu saya akan boleh membuat doa untuk saya. Saya tak boleh buat doa untuk diri saya. Dan saat inilah syaitan datang. Syaitan menggunakan ini. Syaitan dia mengambil kesempatan ke atas orang yang telah berputus asa. Dan itulah salah satu pintu untuk syirik. Anda tahu, salah satu pintu untuk syirik terbuka. Kenapa? Kerana akibat daripada itu, agama baru akan datang. Agama-agama palsu datang yang mengatakan, anda ni terlalu teruk dah ni. Biarkan Isa memaafkan kamu. Anda baik kepada Isa, dia akan menjaga anda bagi pihak Tuhan untuk anda. Dia akan jadi orang tengah. Atau dapatkan orang lain di tengah. Wali ini. Pergi ke kuburnya. Pergi bertanya kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Letakkan coklat di depan kuburnya dan dia akan meminta Allah untuk menguruskan masalah anda. Kerana anda terlalu hanyut ke laut sudah. Anda tidak boleh lagi berurusan dengan Allah. Dia terlalu marah kepada anda. Wali itu bagaimanapun berada dalam golongan kitab-kitab Allah yang baik. Jadi kamu pergilah melaluinya. Inilah bagaimana syirik terbuka. Bahaya ni. Dengan kata lain, intipati dari hubungan langsung kita dengan Allah yang sebenarnya iman. Itulah tauhid. Itulah la ilaha illallah. Dasarnya adalah anda meminta kepada Allah secara langsung apa yang anda perlukan. Dan saya bagi tahu anda, saya mengingatkan diri saya. Perkara yang paling kita perlukan kerana ia akan memenuhi semua keperluan kita adalah dengan meminta pengampunan. Sekarang ada pengampunan yang dicari oleh lidah dan ada pengampunan yang dicari oleh hati. Manusia selalu cenderung bersikap defensif. Sekiranya saya mengkritik anda kerana sesuatu, saya nampak anda mengatakan itu, kenapa awak cakap begitu? Saya tidak bermaksudkan seperti itu. Anda tidak faham apa yang saya lalui? Mana awak tahu? Anda tidak memahami keseluruhan cerita. Saya nampak bahawa anda melakukan ini. Lepas tu anda segera menjadi defensif. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Manusia mempunyai pandangan yang baik terhadap diri mereka sendiri, tetapi mereka membuat banyak alasan. Mereka terus bagi banyak alasan. Sekiranya anda ingin meminta pengampunan Allah, anda mesti mencari masa itu. Tidak menjadi masalah jika anda tidak tahu bahasa Arab. Dan anda hanya mengenali Punjabi ke, dan anda hanya tahu Bangla ke, atau bahasa ke, atau bahasa Inggeris atau Urdu, itu tidak menjadi masalah. Anda bercakaplah dengan Allah dan anda benar-benar mengakui kepadanya apa yang telah anda lakukan salah dan jangan membuat alasan lagi. Sememangnya sangat suka untuk itu. Kerana walaupun anda berdiri depan cermin, anda selalu berbohong kepada diri sendiri. Anda beritahu diri sendiri, saya tak seburuk itulah. Saya mempunyai alasan untuk apa yang saya buat. Saya mempunyai justifikasi. Saya telah melalui banyak perkara tahu. Tetapi apabila anda akan datang di hadapan Allah, anda harus melupakan alasan. Kerana semua alasan yang anda ada, dia sudah mengetahuinya. Dia tahu apa yang anda lalui. Dia tahu itu adalah masa yang sukar. Dia tahu ini sangat membebankan anda. Itu sangat membebankan anda. Saya mengalami banyak tekanan, ya Rab. Itu sebabnya saya minum. Jangan beri lagi alasan kepadanya. Dia tahu alasan anda lebih baik daripada anda. Anda perlu datang kepadanya secara terbuka. Tanpa hijab, tanpa ragu-ragu, tanpa benteng, tanpa rasa malu. Anda malu untuk mengakui perkara ini kepada sesiapa sahaja kan?
sehingga anda benar-benar mengakui kepada Allah betapa teruknya anda dan bagaimana anda hanyut jauh ke laut. Dengan sepenuhnya terbuka, dengan hati sepenuhnya terbuka luas. Dan semasa anda melakukan itu, izinkan saya memberitahu anda. Semasa anda mula mengucapkan perkara itu secara lisan, saya akan potong jari bahawa air mata kamu tidak akan mengalir dari mata anda. Mustahil bagi manusia untuk bersikap terbuka begitu luas di hadapan Allah, di hadapan sesiapa sahaja, dan terutamanya Allah, untuk membuka begitu banyak. Saya tidak percaya tidak ada air mata yang akan mengalir di mata mereka, kerana ini adalah saat kelemahan. Di depan dunia kan, anda harus menunjukkan diri anda sebagai kuat dan yakin, confident, dan anda okey-okey saja. Semua orang nampak anda dan menganggap semuanya okey-okey saja. Tetapi, satu-satunya yang tahu kita ada banyak masalah adalah Allah. Anda harus berbuka luas kepadanya secara terbuka, dan barulah anda akan berada dalam kedudukan untuk meminta pengampunan. Barulah anda boleh memohon dengan ikhlas dalam sajdah kamu. Kemudian itu baru ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini adalah perbualan sebenar dengan Allah. Ini adalah pengakuan yang nyata dengan Allah Azza wa Jal. Ia adalah perkara yang kuat. Cubalah sendiri. Anda mesti mencari masa bersendian untuk diri sendiri. Anda harus memastikan tidak ada orang lain mendengar. Anda tidak boleh melakukannya di tengah malam. Anda bangun dari tempat tidur, isteri masih di tempat tidur. Anda duduk di sisi katil, ya Allah maafkan aku. Dan pasangan anda dengar. Anda tidak boleh melakukan macam tu. Duduk dalam kereta sendiri tidak menjadi masalah. Duduk dalam satu tempat, ini hanya masa anda dengan Allah. Masa anda sendiri dengan Allah. Dan lisankannya. Dengar diri anda mengatakannya. Ada satu perkara untuk membisikkannya. Dan jika anda hanya akan menghafal doa-doa dalam bahasa Arab dan anda bahkan tidak tahu apa maksudnya dan hanya membacanya, dan jika anda akan terus melakukan itu, dan doa-doa itu semuanya cantik dan indah, ia sangat kuat dan hebat. Tetapi jika hati anda tidak bercakapnya, lidah anda saja yang bercakap, maka anda belum dapat istighfar itu. Semoga Allah memberi ganjaran kepada kamu atas perbuatan doa kamu, atas doa kamu kepada orang yang kamu doakan. Tapi itu bukan istighfar. Istighfar adalah sesuatu yang lain. Dan ketika air mata ini turun, ketika itulah ia mula terbuka. Maka langit akan terbuka.